إلى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بيت رسول الله صحابي رسول الله سمع إلى أرواح مشايخنا جميعا أشفى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Sambungan muka surat 16 dalam memperkatakan kelebihan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita sebut dahulu bahawasanya satu-satunya atau salah satu amalan untuk memperbaiki hati kita adalah berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berzikir itu merupakan asas ataupun rukun dalam ilmu tasawuf. Tidaklah seseorang itu belajar ilmu tasawuf kecuali mereka juga memperbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pelbagai kebaikan. Kita telah pernah membaca himpunan hadis tentang kelebihan zikir dan kita akan sambung lagi. Yang mana sebelum ini kita membaca bagaimana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat tentang orang yang menghadiri majlis zikir, himpunan zikir. Sambungan daripada riwayat Muslim. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatun sayyaratun." Sebelum ini hadis menyebut inna lillahi ta'ala malaikatun yatufuna fit tariq. Sebelumnya hadis yang kita baca, sesungguhnya Allah Ta'ala ada malaikat yang berlegar-legar di jalan-jalan. Sebelum ini hadis itu menggunakan kalimah yatufuna fit tariq. Mereka berkeliling-keliling di jalan-jalan. Hadis riwayat Muslim pula menggunakan bahasa inna lillahi malaikatun sayyaratun. Sama juga maksud dia. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ada malaikat sayyarah. Orang belajar bahasa Arab, sayyarah ni kereta. Kereta tu sayyarah. Tetapi sayyarah ini pada asalnya bermaksud sesuatu yang bergerak, sesuatu yang berjalan. Itu nama sayyarah. Jadi hadis itu bermaksud sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ada malaikat kerja dia berjalan, bergerak. Sayyarah bermaksud dia berjalan di atas muka dunia ni. Jadi Allah menjadikan sekumpulan malaikat, dia bukan mencatatkan amal kita, dia tidak menjaga rezeki, dia tidak menjaga hujan. Tapi sekumpulan malaikat itu kerja dia bergerak, berjalan di atas muka bumi ni. Itu maksud inna lillahi malaikatun sayyaratun. Sesungguhnya bagi Allah ada kumpulan malaikat, kerja dia bergerak.
Kok kita macam merayau ya. Ke mana tu? Tak ada orang merayau ya. Merayau. Dah pencen tak tahu nak pergi mana. Duit ada pula. Jalan. Mana entah. Merayau ketiki. Tengok belum kedua oleh ni. Merayau lah. Merayau pula ke bahau. Awal ni merayau pula. Merayau ya. Jadi bagi Allah Ta'ala malaikat ada merayau. Fudala yabtaghuna majalisi zikr. Sayyaratun fudala bermaksud ada malaikat yang berjalan, malaikat yang mulia. Malaikat yang mulia, malaikat yang punya kedudukan. Fudala bermaksud malaikat yang ada kedudukan lah. Malaikat yang ada kedudukan. Jadi malaikat ni pun ada darajat-darajat dia. Ini malaikat-malaikat yang mulia-mulia. Dia berjalan. Disebut sayyaratun fudala. Bermaksud malaikat yang mulia-mulia. Yabtaghuna majalis zikir. Dia bergerak tu untuk apa? Dia bergerak sambil mencari majalis zikir, majlis zikir. Dan ulama menghuraikan makna majlis zikir dengan makna yang lebih luas. Kalau secara huruf dia, majlis zikir ni majlis relatif lah. Zikir la ilaha illallah, majlis zikir lah. Pada bahasa dia. Tetapi ulama dia memberikan lebih luas lagi makna majlis zikir. Ulama mengatakan majlis ilmu juga majlis zikir. Majlis macam ni kita tak berarti untuk ya, kocok-kocok lalap. Contoh lah kan. Tak ada berarti pun tak, apa tak. Lebih apa tu? Majlis ilmu. Habis nongai lah. Nongai lalap. Apa bondo ke bahasa ni. Kalau lalap. Majlis ilmu macam tu lah. Majlis beratib, majlis zikir tak menontok dah. Berzikir lah kan. Tak lalap kita dah. Majlis ilmu ni seorang lalap. Sudah untuk ya kan. Jadi kata ulama, majlis ilmu juga termasuk majlis zikir. Baca Quran juga termasuk majlis zikir. Majlis ilmu juga majlis zikir. Yang mana malaikat tadi bergerak mencari majlis-majlis zikir. Jadi mudah-mudahan apa yang dimaksudkan para ulama itu betul. Jadi kalau betul, majlis umpama kita ini pun dicari oleh malaikat tersebut. Bagi ulama yang mengatakan majlis zikir itu lebih luas makna dia. Bukan sekadar kita berzikir la ilaha illallah, tak. Majlis ilmu juga dinamakan majlis zikir. Kemudian faiza wajadu majlisan fihi zikrun, apabila dia dapati majlisan, ada majlis fihi zikrun, padanya ada zikir. Jadi ulama luaskan makna zikir itu bukan sekadar kita la ilaha illallah, tak. Majlis ilmu juga majlis zikir. Majlis yasin pun majlis zikir. Apa saja majlis-majlis yang mendekatkan kita kepada Allah disebut majlis zikir. Apa dilakukan malaikat tadi? Qa'adu ma'ahum. Lalu duduklah malaikat itu bersama mereka. Jadi kalau ulama mengatakan majlis ilmu itu juga majlis zikir, bermaksud ini dimaksudkan oleh Nabi itu majlis sebegini pun dia datang dan duduk. Tak nampak pun. Memang kita tak nampak. Roket atid pun tak pernah kita nampak. Memang cerita amal kita tak pernah kita nampak. Jadi malaikat makhluk yang kita tak nampak. Bahkan kata ulama, jin pun tak nampak malaikat. Jin tu makhluk yang halus dah. Jin kita tak nampak dia nampak kita. Malaikat pula alam yang lain pula. Jin pun tak nampak malaikat.
alam malaikat lain. Bermaksud jin juga mesti ada pencatat dia kan. Pencatat amal dia. Kalau kita manusia, ada malaikat yang mencatat baik buruk. Jin tak ada ke pencatat dia? Mesti ada. Sebab jin juga akan ditimbang amal dia di akhirat nanti. Jadi makhluk yang akan ditimbang amal dia, jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tidak aku jadikan jin dan manusia. Jadi dua makhluk yang akan ditimbang, jin dan manusia. Jadi pada sudut amal kita akan dihisab, kita sama dengan makhluk jin. Sama pada kedudukan itulah. Kita akan dihisab, jin juga akan hisab. Jadi sama. Peranan kita dengan jin sama. Kita diperintahkan solat, mereka juga diperintahkan solat. Kita diperintahkan puasa Ramadan, mereka juga diperintahkan puasa Ramadan. Jin ni. Kita diperintahkan buat haji, dia juga pergi haji, pergi Makkah. Dia juga ambil umrah. Apa syarikat pergi ya? Wah, itu tak tahu saya. Dan dia juga menuntut ilmu. Kalau kita baca kisah-kisah yang pelik-pelik, banyak ya. Di Universiti Al-Azhar ada jin datang belajar. Wah, parah tu. Jadi kalau pergi belajar ke Azhar tu, tengok sebelah tu tanya betul-betul. Asal dari mana? Maksudnya kan. Kalau sebut kampung ni pelik ya. Banyak kisah jin belajar di Universiti Azhar. Banyak kisah jin datang kepada para ulama bersoal jawab. Ada? Ya. Dan juga di kalangan manusia ada orang-orang yang soleh. Di kalangan jin juga ada orang-orang yang soleh. Jadi salah pendapat ada kata sejahat-jahat manusia sebaik-baik jin. Itu kenyataan tu tak betul. Tak betul kenyataan tu. Kesian dia. Dia pergi haji, pergi Makkah. Itu ke lain kita pergi. Tak, kenyataan tu tak betul. Kenyataan kata-kata sejahat-jahat manusia sebaik-baik jin, tak betul kata-kata. Tak betul. Manusia yang jahat kata tak sembahyang, tak puasa. Jin ada yang taat. Jadi di kalangan mereka ada yang taat, ada yang soleh. Dan di kalangan makhluk jin juga ada di kalangan mereka aulia. Sebagaimana manusia ini ada di kalangan mereka yang soleh, ada di kalangan manusia ini yang aulia. Tersangat soleh. Maka di kalangan jin juga ada yang ahli ibadat, ada yang soleh, dan ada juga aulia di kalangan mereka. Jadi itu jahat pula. Ada di kalangan mereka yang alim, jin ni. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan makhluk yang bernama manusia, maka Rasul tidak ada di kalangan jin. Nabi tidak ada di kalangan jin. Bahkan ulama mujtahid tak ada di kalangan jin. Alim boleh naik derajat mereka ke tahap aulia, boleh. Tapi ke tahap mujtahid tak boleh. Sebab itu dikatakan makhluk jin ini mazhab dia adalah mazhab manusia. Macam kita kan. Jadi kalau makhluk jin ada yang mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali, ada mazhab Maliki. Dia mazhab nisbah kepada manusia. Dia tak ada apa mazhab nama jin, tak tahu apa nama jin pelik-pelik kan. Berdauza ke? Tak tahu kan nama. Tak ada. Karena di kalangan ulama mujtahid dia nisbahkan kepada ulama mujtahid kita. Dikatakan mereka juga ada mazhab Syafi'i, ada Hanafi, ada Maliki.
Bahkan kata ulama, di kalangan mereka juga ada mazhab-mazhab yang sesat. Seperti Syiah. Mereka juga ada yang Syiah. Itu disebut. Mereka juga ada yang tersesat akidah mereka dan sebagainya. Jadi di sudut itu sama dengan manusia. Jadi dikatakan kalau makhluk jin sebegitu, sudah pastilah jin juga dicatat amal dia kan. Dicatat macam kita dicatat amal kita. Buat datang masjid dicatat amal yang baik. Majlis ilmu dicatat amal yang baik. Jin tak kena catat ke? Dicatat juga. Jadi malaikat juga yang mencatat. Jadi maksud jin juga tidak melihat malaikat. Ya. Jin makhluk yang halus, tetapi dia tidak nampak alam barzakh. Alam barzakh, alam yang tak nampak kan. Ya. Jin walaupun makhluk halus, mereka tidak nampak alam barzakh. Mereka tidak nampak alam kubur. Ya. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebut, apabila mayat dalam kubur itu diseksa oleh malaikat azab, maka menjerit mayat itu terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Jadi bermaksud Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memberi pengetahuan kepada siapa yang dikehendaki. Alam barzakh tidak diketahui oleh jin dan manusia, tapi diketahui oleh makhluk yang lain. Menurut hadis itulah. Jadi hadis itu menyebut apabila jenazah mayat diseksa alam kubur, jeritin mayat itu didengar oleh makhluk kecuali jin dan manusia. Jadi maksud jin tidak mengetahui alam itu. Itu yang ada orang kata alam ni berlapi-lapi tu. Alam ni berlapi-lapi kata dia. Saya mula dengar berlapi-lapi macam mana? Orang mana berlapi-lapi, mana ada alam zahir macam kita ni. Ada alam yang tak nampak, alam yang tak nampak tu pun berlapi-lapi. Itu maksud dia. Ada orang kata alam ni berlapi-lapi, itu dah maksud dia. Lapisan kita ni zahir macam ni, kita tak nampak alam jin. Alam jin tu halus dah. Dia tak nampak alam malaikat. Lapisan lain pula. Alam barzakh, alam yang tak nampak. Kalau kita gali kubur tu yang ada tanah. Kita gali kubur tu yang ada jenazah dalam tu. Kalau dah 50 tahun jenazah tu dah tak ada dia dah. Galilah kubur tu. Yang ada tanah. Tak jumpa apa-apa. Yang tu kita nampaklah. Tapi alam kubur tu apa kita nak teropong kan? Jadi alam yang lapisan lain gitu. Alam yang daripada lapisan lain. Jadi sudah tentulah alam jin juga ada malaikat yang mencatatnya. Maka hadis yang kita sebut tadi, apabila mereka mendapati majlis zikir, qa'adu ma'ahum. Malaikat itu duduk bersama mereka. Masya Allah. Jadi kalau sebegitu, malaikat duduk majlis seumpama ini. Malaikat yang khusus datang untuk hadir majlis zikir atau majlis ilmu, kata sebagian ulama. Kemudian wahaffa ba'dahum ba'dha biajnihatihim. Kemudian apa yang dilakukan malaikat tadi? Yang dikatakan malaikat, sebahagian besar dia malaikat ni bersayap. Sebahagian besar dia bersayap. Maka apabila malaikat itu duduk pada majlis tadi, haffa ba'dahum ba'dan biajnihatihim. Mereka menghamparkan, membuka sayap, menghamparkan sayapnya di antara satu sama lain. Mana kata dibuka sayapnya dan dihamparkan dan bertindan-tindan di antara satu sama lain. Itu maksud dia. Wa haffa ba'dahum ba'dan bi ajnihatihim. Mereka membuka sayap dan menghamparkan sayap mereka dan mereka bertindan di antara satu sama lain. Boleh hadis ni.
Kemudian Nabi kata, hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Insya-Allah. Sehingga memenuhi penuh. Makna kalau Allah Ta'ala zahirkan penuh dengan malaikat. Ini hadis, ya. Maka dikatakan hatta yamla'u ma bainahum, sehingga memenuhilah di antara mereka tu, mana majlis itu dipenuhi oleh malaikat. Bertindan-tindan dia. Ramai, bermaksud ramai. Malaikat ni ramai. Jadi ramainya malaikat itu menggambarkan apa? Ramainya malaikat itu menggambarkan betapa redanya Allah kepada orang yang berada dalam majlis zikir. Itu maksudnya. Macam kita tak faham, orang tu cukup menghargai kita kan. Kita pun dengan macam tu ya, kawan kau tu dia sayang betul dengan kau, kata dia. Oh, ada kau pernah buat bagi marin, oh dia menghargai betul, kata. Kita pun tak sangka pula. Ya ke? Iyo, dia kata. Oh, dia menghargai betul. Kita tak tahu. Kita pernah buat baik, kita rasa orang menghargai biasa-biasa je. Orang tu menghargai sungguh-sungguh. Kita pun tak tahu lah. Jadi kalau kita tahu kebaikan yang pernah kita buat, orang tu menghargai sungguh-sungguh, apa perasaan kita guys? Perasaan sayang pada orang tu, kita pun hormat pada orang tu. Kita buat baik sikit je, tapi orang tu menghargai kita sungguh-sungguh. Dia memuliakan kita sungguh-sungguh. Dia berinya kita duit 50,000. Kita kata, ini dia menghargai sungguh kita ni. Kemudian dia ucap tahniah. Apa lagi dia buat? Jadi baru kata, oi, begitu sekali dia suruh. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui ketika mana kita taat, kita sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita mudah-mudah saja untuk kembali maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tak tahu, tak mengerti ketika mana kita taat, kita sangat-sangat dialu-alukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sebelum ni kita dah baca dah. Bagaimana terlampau gembiranya Allah dalam majlis ilmu majlis zikir, sehingga Allah Taala panggil malaikat, kamu dari mana, kamu dari mana, sedangkan Allah Taala mengetahui. Mereka sebut, kami datang dari sekian-sekian ya Allah. Apa yang mereka minta? Mereka minta syurga ya Allah. Panjang hadis tu. Itu gambaran apa? Allah Ta'ala mengetahui. Tak tanya pun Tuhan tahu. Tapi menggambarkan begitu sukanya Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Jadi majlis ilmu, majlis zikir, majlis ilmu, Masya Allah. Majlis ilmu apa? Sekadar kita datang, kita mendengar apa yang dihuraikan daripada hadis, apa yang dihuraikan daripada ayat Al-Quran, cita-cita agama, itu masuk majlis ilmu. Sekadar kita dengar dan kita cuba memahami. Bagi kita biasa saja. Biasa saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala amat-amat mengalu-alukan apa yang kita lakukan, bukan sekadar dicatatkan pahala. Kita tahu lah kalau buat baik dapat pahala lah, kita kata. Datang masjid dapatlah pahala. Berzikir dapatlah pahala. Kita sekadar tahu pahala saja. Tahu tak kita bagaimana gembiranya Allah? Tahu tak kita bagaimana Allah Ta'ala memuliakan kita? Satu tanda Tuhan muliakan kita, dihantarnya malaikat seramai-ramainya. Seramai-ramainya. Sehingga ramainya malaikat ini kita kata, kenapa begitu ramai Tuhan hantar malaikat untuk hadir dalam majlis kita yang tak seberapa ni? Kita datang pun malih-malih, nak datang kau tidak, datang tidak. Malih pula rasa, datang lah. Nak pergi ke mana pula? Dia nak apa? Dah tak ada tompet nak pergi, datang lah. Mungkin tak sepenuh hati kita datang. Kita datang juga. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengalu-alukan kita dengan apa? Didatangkan malaikat sayyarah tadi. Malaikat yang berjalan tadi
Maka dia datang, maka Nabi kata haffa ba'dahum ba'dha bi ajnihatihim, dan malaikat tadi menghamparkan sayapnya di antara satu sama lain hatta yamla'u, sehingga penuh. Dia datang lebih ramai daripada kita. Kita datang ni tak pakai. Melopong-lopong bulbang-bulbang ni. Dia lagi ramai. Begitu juga hari Jumaat. Hari Jumaat kita datang, malaikat lagi ramai datang daripada kita. Hari Jumaat tu. Sehingga memenuhi ma bainahum wa bainas sama'i dunya. Masya-Allah, dia datang bukan sekadar penuh masjid. Kalau datang penuh masjid ni kita itu pun dah luar biasa dah. Kita berapa orang ni? Malaikat penuh masjid kita kata. Itu biasa. Bukan sekadar penuh masjid. Penuh sehingga ke langit dunia. Dan keadaan bertindan-tindan. Bertindan-tindan. Sehingga mana? Sehingga ke langit dunia. Langit dunia ke mana? Wallahualam. Tak tahu langit dunia ni ke mana. Khilaf ulama langit dunia ni ke mana kan. Ya, ada setengah mengatakan yang kita setakat nampak mata tu langit dunia lah. Yang tak nampak tu langit lapis atas. Ada orang macam-macam lah pendapatnya. Tapi maksud tinggilah. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, sehingga memenuhi daripada tempat mereka itu sehingga ke langit dunia. Siapa riwayat ini? Riwayat Muslim, Sahih Muslim. Tidak ada buku yang paling benar selepas Quran kecuali hadis Sahih Bukhari Muslim. Kalau hadis Sahih Bukhari Muslim, sepakat ulama itulah kitab yang paling benar selepas Al-Quran. Maka hadis cerita tentang malaikat datang ke majlis ilmu ini adalah majlis hadis Sahih Muslim. Sebab itu ulama mengatakan bahawa hadis itu kalau Sahih Bukhari Muslim boleh diambil terhadap perkara akidah. Perkara akidah ni mesti hadis yang sahih. Kalau hadis yang lemah tidak jadikan akidah. Mana kuatnya hadis Sahih Muslim ini. Masya Allah, mana kuat hadis ini. Sepatutnya kita meyakini sepenuhnya. Sepatutnya kita meyakini. Sepatutnya kita merasai. Sepatutnya kita apa lagi kita? Meyakini bahawa ketika mana datang majlis zikir, majlis ilmu, kita sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dihantarnya saksi-saksinya datang. Macam kok kita punya majlis, yang tuan berkenan lah contoh berkenan betul majlis masjid tu. Kalau dia betul-betul berkenan, bukan sekadar sabut tak, dihantarnya orang istana cek. Pergi tengok majlis orang tu. Datang lah. Dia tengok kita. Perhatian betul raja ni ke sana. Ada orang istana dia hantar. Perhati lah. Dia cek. Kalau dia hantar pun hantar seorang dua ya. Tak dibuat kita buat majlis sini yang tuan suka, lagi ramai lah orang datang. Kita tu polik lah kan. Dia suka majlis dekat apa? Dekat Kerja Mati ni contoh dia hantar. Tapi tengok eloklah majlis apa Kerja Mati tu. Paling ramai 3 orang hantar. Kan? Dia hantar 3 orang. Munasabah tu. Dia hantar orang istana nak tengok bono yang kita buat sama banyak dengan kita pula. Satu bas datang ni. Ini dia. Polik gitu. Dia raja suka program dekat Gajah Mati ni. Dia hantar orang istana tengok program tu. Berapa ramai? 2 bas hantar. Kan polik? Kalau kita kata raja hantar orang ni 5 orang. Raja datang hantar orang 5 orang untuk tengok program kita. Itu pun kita kata Masya Allah, luar biasa kemuliaan kita. Sebab raja sudi mengantar 5 orang memerhatikan kerja kita buat. Sambil dia tu senyum, bagus. Yang ni yang betul Roma ni. Kita pun tak dapat nak ngobar kan. Raja 5 orang datang. Ini bukan 5 orang. Lebih ramai pada kita. Dan ramai bertindan-tindan sampai ke langit. Takkah luar biasa kemuliaan Tuhan pada kita? Takkah tercengang kita? Kenapa Tuhan buat macam tu sekali kepada kita?
Sebab Allah Ta'ala tu mulia. Bila Tuhan nak muliakan kita, dia tak muliakan sikit-sikit. Kita muliakan orang sikit-sikit. Raja nak muliakan kita, tadilah. Pergilah tengok. Dia suka mana program dekat Gajah Mati tu. Dia hantar orang pergi tengok. 3 orang sampai orang. Kalau satu kereta tu kita handal dah. Kalau satu bas, poning kepala kita mikir. Raja jenis apa ni? Dia kata, mana terlampau mulia kan? Kalau dia hantar orang, lebih ramai orang istana datang lebih daripada kita, itu lagi kita tak tentu arah je dia. Kenapa? Kenapa ni kita biasa, dia pula yang beria-ria. Ada? Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa-biasa sahaja melakukan ketaatan, malaikat beria-ria meraihkan kita. Malaikat beria-ria meraihkan kita. Kemudian faiza tafarraqu araju. Apabila mereka bersurai, habis dah lepas Isyak, sembahyang Isyak, wa iza tafarraqu, bila kumpulan tadi dia bersurai, dah habis dah. Apa yang dilakukan malaikat tadi? Araju wa sa'adu. Mereka semua naik ke langit. Nak bayar apa lagi? Walah balik. Dia takkan datang nak salat sini. Walaupun masjid kita lawa ada aircon, rasa-rasa datang malaikat ni, datang aircon dah ada ni. Sedangkan kita tak datang, semua tak datang. Tak apa dah malaikat datang. Tak. Dia takkan datang di sini semata-mata datang tak. Dia datang bila ada majlis zikir, dia datang. Bila ada majlis ilmu, dia datang. Bermaksud kita ni lebih mulia pada masjid. Maksudnya kita lebih mulia pada masjid. Sekarang masjid dia tak ada turun nak datang sembahyang sini dah. Dia turun sebab ada orangnya yang beramal. Maka datang dia menyertai amalan kita. Wa idza tafarraqu, bila dah selesai, araju, naik. Wa sa'adu, naik ke langit, ila samai. Naik ke langit, fa yas'aluhumullahu azza wa jalla. Ini kita sebut ni. Kemudian Allah Taala bertanya kepada mereka, malaikat tu. Dah naik, malaikat tanya kepada mereka, wa huwa a'lamu min aina ji'tu, wa huwa a'lam, sedangkan Tuhan lebih mengetahui. Tapi Tuhan bertanya juga kepada malaikat. Maka Tuhan bertanya, min aina ji'tum, kamu wahai malaikat datang daripada mana? Fayaquluna, dan mereka berkata, ji'na min 'indi 'ibadin laka fil ardi, kami datang daripada hamba-Mu, yang beribadat kepadamu. Ibadan laka, hamba-Mu, kami datang daripada sisi hamba-Mu, fil ard, di bumi sana. Kami datang daripada sisi hamba-Mu di bumi sana. Yusabbihunaka, yukabbirunaka, yuhallilunaka, yahmadunaka, yas'alunaka. Itu di antara benda yang ada dalam majlis tadi. Dalam majlis itu mereka bertasbih, mereka bertakbir, mereka bertahlil, mereka bertahmid, dan mereka minta berdoa kepada kamu. Yas'alunaka, mereka minta kepadamu ya Allah. Qala, Allah Ta'ala berkata, madza yas'aluni, mereka minta apa daripada aku? Ditanya balik. Sedangkan Allah Ta'ala mengetahui. Ditanya malaikat tu lagi. Qalu yas'alunaka jannataka, mereka itu mohon syurgamu ya Allah. Sebab kita orang beriman, kita yakin kehidupan akhirat, maka kita minta daripada Allah akhirat. Boleh ke? Boleh. Nabi sendiri pun mengatakan, bila kamu nak minta syurga yang paling tinggi. Nabi suruh tu. Jangan minta yang kocik-kocik. Wa iza sa'altal jannah fas'al firdaus. Nabi tu. Nabi kata, bila kamu minta syurga firdaus. Sedangkan syurga firdaus untuk para anbiya, para rasul, mintalah. Allah Ta'ala tak pernah larang pun kita minta. Minta aje lah. Mereka minta apa daripada aku? Malaikat mereka mengatakan, yas'alunaka jannataka,
Mereka minta syurgamu ya Allah. Qala wa hal ra'au jannati. Tuhan bertanya, yang mereka minta syurgaku itu mereka nampak ke syurgaku? Siapa yang nampak syurga? Kita hanya mendengar perkhabaran daripada Quran. Kita hanya mendengar perkhabaran daripada hadis. Allah Ta'ala bertanya, hal ra'au jannati. Mereka nampak ke syurgaku? Qalu la ay Rabb. Mereka mengatakan, tidak wahai Tuhan. Tidak wahai Tuhan. Kemudian Tuhan bertanya, kaifa law ra'au jannati. Bagaimana rasanya kalau manusia itu lihat syurgaku? Kita minta syurga, dalam keadaan kita tak nampak syurga tu. Jadi Tuhan bertanya, bagaimana kalau mereka nampak syurgaku? Qalu, mereka berkata, yastajirunaka wa mimma yastajirunani. Bukan tu. Mungkin salah ayat ni. Yastajirun bukan, salah ayat ni. Jadi bila Allah Ta'ala mengatakan kalau mereka nampak syurga tu macam mana? Dalam hadis yang lain menyebut kalau mereka nampak syurgamu ya Allah, bersangatan mereka minta. Jadi sebab kita tak nampak syurga Allah Ta'ala, kita minta pun minta macam minta duit RM5 kita minta. Ya. Allahumma inni as'alukal jannah. Minta syurga Allah Ta'ala tu macam kita minta duit RM10. Ya tak? Ya. Sebab kita minta macam tu. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Minta jannah tu macam kita minta duit RM20. Tapi kalau minta sehat daripada sakit, itu lain macam minta. Ya Allah, berilah kesihatan ya Allah, berilah kesihatan ya Allah. Ya betul minta syurga, berilah syurga ya Allah. Tak berapa nak minta. Tak ke poli kita ni. Benda yang ke dunia ni minta, kita minta, ya Allah bagi kesihatan ya Allah, bagi kesihatan ya Allah, bagilah sehat ya Allah, ni tak sihat ni, bagi sehat ya Allah, bagi sehat, bagi sehat. Merintih-rintih kita minta kepada Allah Ta'ala. Sepatutnya syurga itu yang kita merintih minta. Syurga itu yang kita merintih-rintih minta kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi kita minta syurga kepada Allah macam kita minta duit RM5. Kita ayolah semua. Kan? Jadi minta apa? Kenapa orang minta bersungguh-sungguh? Sebab yakin, sebab percaya. Sebab itu Allah mengatakan mereka tidak nampak syurgaku. Kalau mereka nampak macam mana? Mereka kata kalau nampak mereka akan bersungguh-sungguh minta. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, wa mimma yastajirunani. Yastajiru tu minta lindung. Sebab tu macam tak kono. Dia minta syurga dan minta lindung dari syurga, tak kono. Yastajirunaka tu minta lindung daripada engkau. Itu salah ya. Yastajirunaka minta lindung api neraka. Syurga takkan minta lindung kan. Sebab tu wa mimma yastajirunani, mereka minta jauh apa daripada aku. Wa mimma yastajirunani, mereka minta jauhkan apa daripada aku. Qalu min narika ya Rabb. Malaikat kata, mereka minta jauh daripada neraka-Mu ya Allah. Hal ra'au nari, mereka nampak ke neraka aku yang mereka minta lindung itu? Qalulah. Mereka kata tak nampak ya Allah. Kaifa law ra'au nari, bagaimana rasanya kalau mereka nampak neraka-Ku? Maka kata malaikat, yastaghfirunaka, mereka akan minta ampun kepadamu daripada dosa-dosanya ya Allah. Bertambah-tambah kita minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala, akhirnya Allah Taala berkata, fayaqulu, Allah Taala berfirman berkata. Apa kata Allah Taala kepada malaikat yang meninggalkan halaqah zikir sebentar tadi? Allah Taala mengatakan qad ghafartu lahum,
Sesungguhnya aku mengampunkan mereka. Qad ghafartu lahum. Aku ampunkan mereka. Wa a'taituhum ma sa'alu. Aku bagi apa yang mereka minta. Jadi kalau dalam majlis zikir, minta yang baik-baik pada Allah Subhanahu wa taala. Minta hidayat, minta taat, minta syurga, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hadis menyebut, aku akan bagi apa yang mereka minta. Wa ajjartuhum mimma stajaru. Aku akan lindungi mereka apa yang mereka minta lindung. Minta lindung dari azab Allah Subhanahu wa taala, minta lindung daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak minta lindung kepada Allah, mintalah di dunia. Mintalah di dunia. Sebab di dunia ni Tuhan perhatikan. Di dunia Tuhan menilai. Jadi rugi kita tak gunakan peluang ke dunia ni. Jadi kalau beria-ria nak minta, mintalah di dunia. Minta sungguh-sungguh. Minta sungguh-sungguh. Minta lindung dengan minta sungguh-sungguh. Hayati sungguh-sungguh. Itu akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersungguh-sungguh minta lindung, semakin kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tak sungguh-sungguh. Minta lindung api neraka macam minta lindung api nyamuk je. Allah ma'jirna minan nar, Allah ma'jirna, tapi hati dah sampai pada eter dah. Dah sampai ke tiki dah. Kita tak menghayati apa yang kita minta lindung kan. Minta sungguh-sungguh. Kepada Allah SWT. Sebab Allah Ta'ala menilai ke dunia ini. Bermaksud di akhirat nanti, bila Allah Ta'ala buka catatan amal kita, maka dilihat pada waktu sekian, waktu sekian dia pernah minta bersungguh-sungguh. Tuhan ambil kira. Waktu sekian dia minta sungguh lindung daripada neraka. Sampai menitis air mata dia. Macam orang pergi Mekah kan. Orang pergi Mekah berada di padang Arafah, minta lindung api neraka, menitis air mata di padang Arafah. Kata ulama, kalau jemaah haji berada di padang Arafah, tidak menitis air mata mengenangkan azab neraka, maka itu malang bagi dia. Makna kata koreh bona hati dia. Bermaksud tempat yang Allah Ta'ala perhatikan sungguh-sungguh, iaitu ketika mana berada di padang Arafah. Selalu dia, Allah Ta'ala akan lunakkan hati orang. Akan lunakkan hati orang. Jadi bermaksud banyak-banyak berdoa. Bila pergi Mekah, banyak-banyak berdoa. Bila pergi Mekah, banyak-banyak istighfar. Untuk apa? Untuk supaya Tuhan lembutkan hati kita di sana. Jadi kata ulama, bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Ta'ala lembutkan hati kita ni koreh. Payah nak menangis. Tapi kalau kena gaut, nitik macam tu. Apa lagi kita kan? Kalau sakit, itu menangis kita. Tapi mengenangkan dosa, tak menitik air mata kita. Mengenangkan azab akhirat, tak menitik air mata kita. Mana koreh hati kita ni. Tapi kalau kau kenangkan duit tak ada, menitik air mata kita. Duit tak ada, menitik air mata rasa. Tapi mengenangkan azab akhirat, tak menitik air mata kita. Mana koreh hati kita ni. Keras. Batu mohon kelembutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut dalam kitab, masya-Allah, kita tahu hati kita ni koreh, minta ajalah Allah Taala. Mudah-mudahan Tuhan lembutkan hati kita. Sehingga disebut, Jadi maksud kalau orang pergi Mekah, orang wukuf di padang Arafah, mohon kepada Allah agar tempat-tempat yang mulia itu Tuhan lembutkan hati kita. Maka kata ulama, sekiranya hatinya koreh hati dia. Tetapi Tuhan nak lembut juga hati dia. Tak mampu dengan istighfar dia, tak mampu dengan zikir, dia tak mampu. Dalam kitab menyebut Tuhan utuskan malaikat. Maka dengan sayap malaikat itu disapunya hatinya. Maka merabih air mata. Dia sendiri, selama ni tak mahu dah. Tiba-tiba merabih. Tu ada yang mengatakan, kalau orang tu terlampau koreh hati dia. Tapi dia minta juga kepada Allah, lembutkan ya Allah, lembutkan ya Allah.
Tak mau dia tu. Akhirnya Tuhan utuskan malaikat, maka malaikat ini menyapu dengan sayapnya ke hati kita. Disapunya hati kita. Maka merabih air mata dia. Oh, maksud lembut hati kita. Hati kita menjadi lembut. Mana sampai apa yang kita sebut. Bila menitis air mata kita menyebut nama Allah, hati kita sampai. Maksudnya sampai perasaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hati kita menyebut tentang neraka, meleleh air mata, maka sampai pada permintaan kita itu. Jadi nak buat itu ke mana? Dekat dunia. Ya. Kenapa? Sebab di akhirat tidak manfaat tangisan kita. Kita meraung macam mana pun tak ada manfaat. Tak ada manfaat dia. Sebab nak meraung ke dunia dulu. Yang ke sini buat apa kau nak meraung? Oh dekat akhirat, ya Allah, takut ya Allah, tak ada ya Allah. Tak ada manfaat. Dekat dunia lah kalau kita nak meraung. Itu kajut orang. Oh nak meraung tu. Oh dia minta lindung api neraka. Masya Allah. Ya. Begitulah akhlak para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ya. Para nabi ini teringat pada azab akhirat, mereka menangis, dalam mereka menangis. Ya. Kalaupun air mata mereka tidak mengalir, hati mereka sentiasa menangis. Mengenangkan azab akhirat itu. Sebab itu dalam Al-Quran menyifatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, apa Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran? Innahu lahalimun awwah. Satu ayat. Ada ayat yang lain, Allah Ta'ala mengatakan innahu la'awwahun halim. Bermaksud dalam ayat itu ada dua sifat yang Allah Ta'ala sebut Nabi Ibrahim itu. Satu ayat didudukan halim, bau awwah. Satu ayat didudukan sifat awwah, bau halim. Tak salah tu. Jadi satu ayat Allah Ta'ala menyifatkan Nabi Ibrahim innahu lahalimun awwahun. Ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan innahu la'awwahun halimun. Halim sifat sabar. Itu halim, penyabar Nabi ini. Awwah. Kenapa Nabi Ibrahim disebut awwah? Awwah ini kata ulama kasratut ta'awuh. Kasratut ta'awuh. Jadi kalau orang belajar bahasa Arab, belajar nahwu saraf, ta'awwah ya ta'awwahu ta'awuhan. Muta'awwihun muta'awwahun. Ta'awwah. Awwah, awwaha yu'awwihu awwah. Awwah ni apa? Awwah ni kata ulama terlampau banyak menyebut itu nombor ta'awuh. Kalau bahasa kita apa maksud dah? Apa maksud kita dalam abang? Orang yang mengorang. Bahasa kita mengorang. Bahasa Arab ta'awuh. Jadi Nabi Ibrahim itu disebut kasratut ta'awuh. Nabi Ibrahim ini banyak menyebut ni mungkin ramai orang boleh sebut tapi makna tak sama. Kenapa? Gaut. Itu ta'awuh, mengorang yang tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Pinggang sakit, tak ada nilai. Kenapa tu? Lapar nak makan. Tak ada. Jadi kita juga. Bunyi keluar juga. Nabi Ibrahim pun bunyi dia juga. Tapi Nabi Ibrahim dia ada kerana takutkan api neraka. Maka Ibrahim bimbangnya akhirat. Masya Allah, azab Allah, azab Allah. Maka dia kata ta'awuh, bimbang tentang amal. Amal aku sedikit, dosa aku banyak. Bimbang tak ada perkara itu, maka itu keluar keluhan itu. Keluhan itu keluhan rasa takut kepada akhirat.
Maka nama ta'awuh. Ta'awuh ni banyak menyebut tapi yang ada nilai. Sebab mengenangkan kesengsaraan akhirat. Kita pun mengorang juga. Sebab apa? Lain. Ya? Bongkak ke apa kaki kan. Dia tak nilai. Kita perkara duniawi. Kenapa? Perut lapar. Mengorang sakit dan sebagainya. Nabi Ibrahim juga. Tapi ada sebab dibakar. Jadi mana kata di dunia ini kalau kita takut kepada azab akhirat itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar kita menggigil macam mana pun tak ada nilai dia. Ya, aku takut kepada azab akhirat. Dekat mana ni? Di padang mahsyar. Tak ada dia ambil kira oleh Allah taala. Pokok dia kau lah takut. Ya, yang suruh takut kepada akhirat di dunia. Di dunia ni kita rasa takut. Maka kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuat sungguh ketakutan kita sampai menitis air mata kita. Maka itu diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga disebut dalam hadis Nabi bahawa air mata yang menangis di dunia takutkan azab akhirat. Maka air mata tadi kalau mengalir mengenai mana-mana kulit, maka kulit itu tidak akan dibakar api neraka. Ada sahih menyebut air mata yang keluar disebabkan teringat akhirat, air mata yang keluar disebabkan mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka air mata itu kalau mengalir di kulit kita, mana-mana kulit yang mengenai air mata tersebut, maka kulit itu tidak akan dibakar api neraka. Syaratnya air mata keluar sebab mengingat akhirat. Air mata keluar sebab mengingat Allah Taala. Air mata keluar sebabkan bawang, kita tak kena. Kemudian keluar juga, asah banyak keluar. Masa bila? Masa potong bawang tadi. Itu tak ada nilai air mata tu. Sebab tu ada seorang ulama disebut, Masya Allah. Jadi ulama ni ada ketika-ketika tertentu bila dia berdoa, ada ketika-ketika tertentu dia berzikir, mengalir air mata dia. Maka ulama tadi bila mengalir air mata dia ambil air mata tu dah, dia ambil yang sikit-sikit habis disapu badan. Api samu. Mana-mana kulit yang belum pernah kono, dia ambil kesempan. Semalam air mata keluar, ada sapu dah bagian badan. Tak sampai nak sapu kaki. Tak banyak warna pun. Tunggu pula. Minggu depan keluar air mata. Ambil je tu, sapu pula bahagian paruh. Orang tanya, kenapa Syekh? Kenapa kau ambil air mata kau keluar tu sapu badan? Takkah kau dengar hadis Nabi SAW? Air mata yang keluar ketika mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, mana-mana kulit yang mengenai air mata tu, maka kulit itu tidak akan dibakar api neraka. Apa maksud? Apa maksud hadis sebut? Maksud kata, di dunia ini kalau kita tunjukkan kesungguhan, keyakinan, rasa bimbang, minta lindung daripada api neraka, itu dah dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia Tuhan dikira. Jadi kalau macam tu, di dunia lah kita minta. Mintalah sungguh-sungguh. Biarlah aku nak tahu apa pun. Kita nak luahkan perasaan kita kepada Allah. Apa nak malu-malu pula? Apa kita nak sokat-sokat pula? Luahkanlah perasaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta lindung api neraka dan sebagainya. Peduli apa orang? Sebab amal kita, malaikat yang catat. Malaikat yang catat. Maka dicatat oleh malaikat amal kita. Maka diambil kira oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Kalau di padang mahsyar baru kita nak tunjukkan rasa takut kita, rasa menangis, rasa mengaum kita, tak ada manfaat dia. Tapi kita terbalik. Dekat dunia ni lain pun kita minta, ya Allah bagilah 2 juta, ya Allah. Kita nak ngasuh pun duit 1 juta. Menangis minta kita kan. Mintalah kita. Tapi Masya Allah kita kata. Benda-benda macam tu kita, mana kita menunjukkan kesungguhan pada Allah pada benda yang tak sepatut, benda tak penting. Maka Allah Ta'ala mengatakan, apakah mereka melihat neraka? Mereka tidak lihat. Maka akhirnya Tuhan mengatakan apa? Qad ghafartu lahum, aku ampunkan mereka. Wa ataituhum ma sa'alu, aku kurniakan mereka apa yang mereka minta. Wa ajartuhum mimma stajaru, aku lindungi apa yang mereka minta lindung. Qala, ini kita dah baca dah hadis sebelum ni. Qala,
yaquluna, kemudian malaikat itu berkata mengadu kepada Allah. Rabb, wahai Tuhan, fihim fulanun, dalam ramai-ramai itu ada seorang, kata malaikat, abdun khata. Oh, ni ada tambahannya. Sebelum ni kita baca tak ada yang ni. Malaikat mengadu kepada Allah, Rabb, fihim fulan, dalam ramai-ramai itu ada seorang, abdun khata, seorang hamba yang banyak dosa. Datang pula dia, duduk di ujung dia, ya kan? Tu saya tambah lah tu. Yang terasa pula orang di ujung kan, keadaan kobar kan. Abdun khata, ya Tuhan, dalam ramai-ramai itu ada seorang. Dia siapa? Abdun khata, seorang hamba-Mu yang banyak buat salah, banyak dosa. Innama marra fajalasa, dia pula kebetulan lalu ke situ. Dia bukan nak datang nongah dah. Dia datang nak terkencing, contoh dia. Singgah kejap, nengah-nengah, duduklah. Duduk ujung lah. Ini sebut malaikat ni. Dalam ramai-ramai itu ada orang yang banyak buat dosa, dan dia bukan niat nak datang pun. Dia sekadar lalu, marra fajalasa. Tiba-tiba dia duduklah kejap Panik lah pinggang berjalan tadi. Mungkin bukan nak dongah apa nak dah. Saya nak duduk kejap. Duduklah kejap bukan nak dongah. Mana majlis zikir bukan nak dongah. Sama majlis ilmu. Tapi dah kebetulan lalu lah duduklah. Duduk pun sekarang nak panik je. Itu yang dikatakan malaikat marra fajalasa ma'hum. Orang yang banyak dosa tadi, dia sekadar duduk bersama mereka. Itu apa hal dia, ya Allah? Bagaimana keadaan dia? Maka Allah Ta'ala mengatakan, lahu ghafartu, baginya juga aku ampunkan. Dia bukan datang niat daripada rumah nak datang majlis betul tak? Kebetulan saja. Maka Allah Ta'ala mengatakan tentang orang yang duduk dalam majlis zikir ini. Orang yang memang nekat daripada rumah nak datang majlis zikir. Orang memang sengaja betul nak duduk majlis zikir. Apa Allah Ta'ala sifatkan orang ini? Allah Ta'ala sifatkan hum, mereka itu, humul kaum, mereka itu satu kaum. Allah Ta'ala gelar kita ni satu jenis kaum. Humul kaum, mereka itu satu jenis kaum. Siapa? Iaitu orang yang sengaja betul nak datang majlis, nak duduk, nak berzikir, nak mendengar ilmu. Orang yang sengaja datang, nekat betul ni, memang sengaja betul, Allah Ta'ala katakan humul qaum. Mereka itu satu kaum, la yashqa bihim jalisuhum. Bermaksud mereka itu kaum, siapa yang ada duduk dengan mereka, mereka juga dapat kemuliaan. Jadi maksud, yang duduk ni tak dapat nak digambarkan kemuliaan dia. Sekadar orang menempel pada kita pun mereka dapat mulia. Itu maksudnya. Apa tadi orang yang sengaja datang ke majlis zikir. Macam ni kita nak ngebarkan. Jadi sekadar orang datang menempel, bukan datang niat berzikir pun, duduk berehat saja. Lalap di ujung tu. Kan? Macam mana tu? Maka Tuhan mengatakan, orang yang duduk dalam majlis itu, mereka adalah satu kaum, siapa bersama dengan mereka tidak akan celaka. Jadi menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang yang berada dalam majlis zikir. Seterusnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, telah berkatalah Allah Ta'ala. Jadi hadis kudusi lah. Bila Nabi meriwayatkan kata-kata daripada Allah yang bukan Quran, maka hadis kudusi. Maka Nabi mengatakan yaqulullahu azza wa jalla, berfirman Allah, berkata Allah, tapi bukan Quran. Apa kata Allah Ta'ala? Allah Ta'ala berkata, yaumal qiyamati saya'lamu ahlul jam'i min ahlil karam. Masya Allah.
Maka Allah Ta'ala mengatakan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, bermasuk di padang mahsyar. Di padang mahsyar, kita tahu di padang mahsyar manusia berkumpul semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat. Saya alamu ahlul jama' akan mengetahui ahli jama'. Ahli jama' ni ahli yang duduk di padang mahsyar. Ahli jama' bermasuk orang yang berada di padang mahsyar itu masuk ahli jama'. Saya alamu ahli jama' akan mengetahui ahli jama'. Ahli jama' bermaksud orang yang ada pada mahsyar itu. Min ahlil karam. Siapa orang mulia di padang mahsyar. Bermaksud di padang mahsyar nanti orang akan tahu siapa orang mulia. Macam ketika dunia ni kan, kita tahu orang mulia. Lain macam orang tu, itu kerabat tu, kerabat. Oh, patutlah lain macam duduk pun depan. Meja pun VIP. Kita kenal lah. Kita pergi istana. Musajid, bila mati kena jemput. Masjid pernah jemput makan istana? Belum? Saya jadi imam Bahawun dah 3 kali. Pergi istana. Ni tak ada lah. Masjid tak ada. Masjid. Dia untung masjid Kuih Kelut, untung lah. Sebab dia masjid Puan Cik kan. Oh, tak pernah kan? Pernah ke? Pergi kau, pergi istana makan kan? Habis istana, kita kenal tak mana orang yang VIP, mana yang tak VIP. Kita kenal lah, dapat tu lain macam meja lah. Dia punya apa tu lain macam kan? Ni, mana kita kenal? Siapa yang orang utama, siapa yang datuk siapa yang tasri siapa yang apa jenis orang bosar-bosar istana kita kenal. Yang kita ni, dululah ujung. Ataupun pergi ambil makan beratur. Kita tahulah, yang tu lain ni lain. Begitu juga di padang mahsyar. Jadi padang mahsyar, Allah Ta'ala mengatakan, di padang mahsyar nanti, manusia akan mengenali siapa ahli karam. Ahli karam itu orang yang mulia. Mana Allah Ta'ala tunjukkan? Di padang mahsyar, orang yang mulia, Tuhan memang sengaja tunjukkan kepada manusia. Dan orang nampak dan orang tahu. Sehingga disebut di padang mahsyar, orang padang mahsyar mengenali ahli karam. Dia tahu ini orang mulia, orang mulia. Hadis, ya. Faqilah, ada sahabat bertanya kepada Nabi. Apa soalan? Man ahli karam ya Rasulullah? Siapakah ahli karam? Ahli karam, siapakah orang yang mulia yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar itu akan ada ahli karam yang dikenali oleh orang di padang mahsyar. Jadi sahabat bertanya, man ahli karam? Siapakah orang yang mulia di padang mahsyar itu ya Rasulullah? Sehingga manusia mengenali mereka itu ahli karam. Man ahli karam ya Rasulullah? Nabi menjawab, ahlu majalis zikir. Orang yang sering menghadiri majlis zikir. Takkah kita bertambah kuat untuk kita menghadiri majlis zikir? Sebab hadis ini menyebut di akhirat nanti di padang mahsyar akan ada satu golongan ahli karam. Diketahui oleh orang padang mahsyar kedudukan dia. Jadi sahabat tanya, man ahli karam ya Rasulullah? Siapa ahli karam? Nabi menjawab, qala ahlu majalis zikir. Orang yang sering menghadiri majlis zikir. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Ibni Hibban. Cukup 2 hadis yang kita baca. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.